Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cantiklah air terjun ni. Sampai juga kita dekat sini. Cantik kan? Jernih airnya. Betul-betul, tak sabarlah nak mandi. Jom kita Nisa, terjun. jom cepat. Jom. Hai murid-murid di rumah, anda sedang menonton Kelab Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid. Wah, segar rasa badan lepas mandi air terjun tadi. Rasa macam nak bawa balik rumah je. Tapi boleh ke? Kalau nak tahu boleh ke tidak, kita lihat dulu siapa cikgu kita hari ini. Jom kita saksikan. Murid-murid, ini dia cikgu kita hari ini. Kita ada Cikgu Ani Suzila. Hai Cikgu. Hai, saya Cikgu Ani Suzila daripada SK Kayang. Jauh cikgu datang dari Perlis kan cikgu. Betul. Kan? Jom, saya nak tahulah cikgu macam mana saya nak bawa balik air terjun ke rumah saya. Okey, hari ni cikgu nak ajar Nisa dan murid-murid semua membuat Baik. diorama air terjun. Air terjun. Ya. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan cikgu dan juga peralatan? Hari ni kita mestilah gunakan benda yang senang tapi agak berbahaya. Oh, apa dia cikgu? Okey, kita akan gunakan pistol pelekat. Pistol pelekat panas. Ya, Saya tahu cikgu. pandai. Cikgu tunjukkan kepada mereka bagaimana rupa pistol pelekat panas. Okey, ini dia. Ya, wah. Okey. Panas kan? Tapi ni kena hati-hati. Baik. Okey? Okey, berhati-hati. Okey, cikgu letak sini. Kemudian? Selain pada tu, kita gunakan gunting. Gunting. Okey. Dan kita kena ada blok. Blok ni adalah daripada plastik yang terpakai. Baik. Kita guna plastik terpakai je, Nisa. Boleh. Okey. Itu saja barang Itu ni. saja? Mudah. Oh, yang berwarna-warni di depan cikgu ni? Yang ini kita akan buat air. Air dia terjun nanti. Baiklah. Kalau nak buat air terjun, kena guna air tak cikgu? Guna juga. Gunakan. Jadi kita ada air yang telah Air. diletakkan di dalam bekas. Ada pewarna, ada berus. Berus. Ya. Baiklah. Boleh cikgu jelaskan antara langkah-langkah awal untuk kita mulakan menghasilkan diorama air terjun kita cikgu? Sebelum tu saya nak bagi tahu tentang Baik. diorama ni. Diorama ni adalah binaan 3 dimensi. Boleh dilihat pelbagai objek di dalamnya. Ia menggambarkan sesuatu tema. Tema kita hari ini apa dia cikgu? Temanya kawasan air terjun. Kawasan air terjun. Alam semula jadi. Alam semula jadi. Okey, susah ke nak buat ni cikgu? Nampak macam sukar je. Sukar tapi kena ada caranya dan Ya. ada tekniknya. Ada teknik dia. Jadi jom kita belajar sama-sama. Jom cikgu, kita Okey. mulakan. Apakah langkah mula-mula, pertama? Isi dulu. Okey. Pistol pelekat panas kita. Kena isi dengan dia punya gam. Dengan gam, Dengan gam. Dan okey, daripada sini kita akan buat garisan ataupun jalur-jalur. Okey, supaya menampakkan air tu turun. Macam air macam yang tengah terjun ni cikgu. Baik. Hati-hati ya Nisa. Baik. Okey, sebab ini juga plastik. Kenapa kita guna? Sebab dia nak bagi nampak dekat belakang nanti. Okey, perlahan-lahan kita tarik. Cikgu guna kat belakang Baik. Oh, tarik ke bawah. Tekan Tarik ke pistol bawah. pelekat panas tu apabila angkat sikit. gam sudah panas dan cair. Hati-hati. Murid-murid di rumah. Okey. Tarik je macam ni. Mudah kan? Kalau buat di rumah pastikan di bawah pengawasan ibu bapa kan cikgu kan? Ya, betul. Dalam apa pun aktiviti kita lakukan pastikan Mesti berhati-hati. daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya. Atas ke bawah. Tarik ke bawah. Berapa banyak kali kita nak buat ni cikgu? Lagi banyak lagi cantik Nisa. Kita dapat rasa sekejap lagi jalinan pada permukaan gam ini. Wah, jalinan satu bahasa seni. Ya, Baik, okey. kita nak ajar murid kita bahasa seni.
Baik. Jadi bila kita nampak macam ni, selalunya kita nampak garisan-garisan halus, garisan tebal. Ya. Saya nampak ada bahagian yang tebal sikit di bahagian atas dan makin halus di bahagian bawahnya. Lepas tu kita biarkan seketika. Kita ada keduanya. Baik, yang langkah keduanya untuk membuat air. Membuat air. Cikgu murid-murid tunjukkan pada murid-murid di rumah macam mana rupa macam air kualaman pun ada. yang kita nak capai sebentar nampak lagi. berkilat. Ya. Dan yang pastinya tidak kotor. Tidak kotor. Macam mana nak lakukan ni, cikgu? Macam mana nak lakukan? Kita cari je plastik yang macam ni. Okey, plastik petak. Plastik petak macam ni yang boleh dimasukkan ke Baik. dalam ni. Baik. Yang ada ruang macam ni, okey? Okey. Jadi Nisa pilih warna air. Warna air saya nak biru muda Okey, dan biru biru muda. gelap sedikit. Boleh, cikgu? Ya, boleh. Ni plastik. Mudah saja. Nisa boleh cuba tak? Boleh, saya nak cuba. Masukkan di dalamnya, cikgu. Okey, hati-hati. Hati-hati. Takut nanti tercomot pula. Ya. Baik. Di dalam plastik ni. Sebab apa, Nisa? Baik, Diorama ni memerlukan ketelitian. Nampak tu ketelitian. tersasul dah saya. Baik. Saya akan masukkan. Teliti perlahan-lahan macam tu. Ya. Boleh? Tapi nak tekan kuat sikit, cikgu. Tekan kuat sikit. Okey. Dah keluar dah. Warna biru muda Ini saya. adalah akrilik ya, Nisa. Cat akrilik ya, cikgu. Baik. Tahan lama. Mudah tak untuk didapati, cikgu, cat akrilik ni? Mahal tapi amat berpatutan. Sebab boleh pakai sampailah Nisa tua. Wah, tahan lama ya, cikgu. Tahan lama. Okey, saya letakkan di bahagian tengah. Okey, cukup tu. Cukup. Okey. Nak tambah lagi ke, cikgu? Okey dah. Dah cukup. Okey, Nisa tarik je ke bawah. Tarik ke bawah. Perlahan-lahan Tarik ke macam ni. bawah. Macam tu ya? So dia ada campuran kan Nisa? Dia ada efek. Ini yang cikgu nak ajar iaitu penerokaan. Kita meneroka. Menariknya. Ya. Okey, kita tarik tak lagi. mengotorkan tangan Nisa dan Betul. nampak efek macam berkilau, berkilat Ya, kan? macam permukaan air bila kena cahaya matahari. Betul. Kan kita pergi mandi air terjun biasa waktu pagi, tengah hari. Okey, betul, tekan lagi. Ya. Okay, ini kerja mudah lah. Betul. Teknik ini mudah. Kalau kita terus warnakan di permukaan, mungkin agak comot sikit. Ya, kan? dan mungkin memakan masa. Ya, dan nak okey. bagi dia berkilau macam tu susahlah. Dah siap ke, cikgu? Okey dah ni, dapat tak ni? Jadi, berapa saat Berapa saat je? Saat je. Senangnya sekejap saja. Terletak je warna di dalam biar plastik terus dapat. Okey. Sampai tersasul dah. Saya dah dapat dah. Okey. Wow, Cantik nampak tak efek dia, kesan dia? Wah, menarik. Baik. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, sebelum tu saya nak cerita tentang bahasa seni. Boleh, cikgu, tak ada masalah. Kalau kita lihat di sini, Nisa, ada bahasa seni. Cuba tengok karya diorama kita ni. Baik. Kalau tengok kat sini, apa yang penting diorama kita adalah ruang. Kalau tengok daripada sini, kita ada 3 ruang. Ya. Iaitu di bahagian belakang, tengah dan hadapan. Yang ini kita panggil dia ruang dalam. Ruang dalam. Selain daripada tu, Baik. kita lihat pula dari segi bentuk batu-batuan. Yang ini kita panggil bentuk kan? Bentuk, ya. Bentuk pun ada pelbagai. Tapi kalau kita tengok kat sini, kebanyakannya bentuk organik. Maknanya apa, bukan cikgu, bentuk geometri. Organik ni daripada tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Ini semua adalah organik. Bukan bersegi-segi. Kalau geometri bersegi-segi. Baiklah. Selain daripada tu, bila dah kita buat ni, kita nampak bentuk ni ada jalinan yang pelbagai. Itu dia antara bahasa seni visual yang kita akan pelajari sepanjang menghasilkan diorama air terjun ini. Kita nak rehat seketika. Janji murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Kelab Kraft Didik KKD Didik TV KPM. Cantik. Menonton Kelab Kraft Didik KKD di Didik TV KPM. Kita nak buat diorama air terjun. Sekarang kita nak mulakan. Jom, cikgu, langkah pertama. Okey, Nisa, setelah kita memilih tema, kita tengok bahan-bahan yang kita gunakan. Tak semestinya apa yang ada di depan mata. Dia mengikut kreativiti tersendiri. Ini adalah sebahagian daripada contoh kita yang ada. Baik. Cikgu gunakan
Kalau tengok sini adalah span. Betul. Span dapur kat rumah. Ya. Okey, kita boleh gunting-gunting, potong-potong hingga kita dapat macam ni lah. Okey, basahkan sikit dan keringkan semula. Baik. Okey, yang ini kita akan buat pokok nanti. Pokok. Okey. Boleh juga guna dawai-dawai halus. Begitu juga dengan polistrina kita. Polistrina. Contoh. Okey, polistrina kita. Kita akan bentukkan dia nanti. Baik. Sehingga jadi macam ni. Yang ini cikgu buat apa pada polistrina ni, cikgu? Ini kita potong-potong sikit supaya dia buat latar belakang. Sebab selepas memilih tema, kita kena buat latar belakang. Baik. Okey, ni latar belakang kita. Selain tu kita gunakan gam. Gam ni khas untuk melekatkan objek-objek yang macam ni lah. Macam kain-kain macam ni, kain macam ni. Daripada span-span macam ni. Ya. Baik. Okey. Kita juga boleh guna clay yang macam ni. Ada yang clay lembut tanah macam liat. ni. Baik. Okey. Okey, selain pada tu ada irisan-irisan halus kayu-kayu macam ni pun kita boleh guna. Baik. Okey. Dan hiasan-hiasan lain. Pokok-pokok plastik. Saya rasa kan cikgu, kalau murid-murid pergi ke kedai barangan seni, banyak bahan-bahan yang sudah sedia ada dijual untuk membantu mereka menghasilkan diorama. Betul tak cikgu? Betul. Jom cikgu, kita nak mulakan. Mula-mula Nisa. Ya. Yang tadi kita dah buat. Baik. Kita buat yang ni lah. Kita buat dulu Baik, saya alihkan dahululah bekas-bekas kita ni. Macam mana nak ukir gabus ataupun polistrina kita ni? Ya. Okey. Saya pilih yang besar lah boleh, tak ada masalah. Okey, gunakan pisau jangan lupa. Ya. Tapi pisau ni kena hati-hati. Ya. Okey. Apabila bekerja dengan peralatan tajam, yang murid-murid perlu berhati-hati. Okey, saya dan di bawah pengawasan. Baik. Jika murid-murid rasa macam tak boleh mungkinnya sendiri, boleh lukis dulu. Tapi kalau cikgu dah pandai dah. Kalau dah mahir macam cikgu, boleh terus potong. Kalau murid-murid, saja. kita lukis untuk mendapatkan panduan ni cikgu. Ya, betul. Okey, macam ni saja cara memotong dia. Mudah. Okey, Nisa, tak kisah tau walau ada macam tekstur macam ni. Sikit, tak ini apa adalah kesenian. Kalau kita tengok dekat air terjun pun macam ni je. Mana ada betul-betul licin kan. Betul. Tekstur ataupun jalinan batu-batu. Kita potong gabus ni supaya senang kita nak dapatkan, orang kata apa, seperti yang betul-betul kita lihat di luar sana lah. Okey, macam itulah contoh dia. Potong macam tu je. Ya. Tak ada bentuk spesifik ataupun bentuk-bentuk tertentu. Bayangkanlah ini batuan dekat air terjun. So mesti ada lekuk tu. Macam mana air tu keluar nanti. Air terjun kena bayangkan. Okey. Cikgu ada buat yang ini. Okey. Kalau tengok betul-betul ni dah macam batu, betul tak? Ya. Bila dah jadi batu macam ni, langkah seterusnya. Ya. Apakah cikgu? Kita akan mewarna. Wah, nak warna. Jom cikgu, saya suka. Mesti suka kan? Betul. Okay, jom. Nisa warnakan batuan ni dan saya warna latar belakang boleh. Kalau kat air terjun, saya selalu nampak batuan berwarna kelabu-kelabu, kehitaman macam tu. Okey. Boleh Selain cikgu. tu, Nisa, kita kena lihat kadar banding. Baik. Kadar banding air terjun yang kita buat menggunakan gam, pelekat panas tadi tu, kita tengok kadar banding. Sesuai tak? Sekarang sesuai. Saya nampak sesuai. Kalau tak sesuai, kita kena potong gabus ni ataupun polistrina ni lebih pendek. Okey, saya tengok kat sini agak sesuai. Jadi kita dah boleh dah warnakan. Baik. Okey. Susun atur pun kita kena fikir juga kan. Okey, Nisa. Bolehlah warnakan. Saya nak warnakan, saya nak guna warna apa yang ada? Batu. Warna keperangan ada cikgu? Ya, warna ni. Boleh warna ya. Macam ini. Mana saya terus letak ke atas gabung boleh, ni? mudah je kan. Okey. Hati-hati saja. Baik. Cikgu Kita juga buat sikit demi sedikit lah ya. Ya. Tekan. Tekan sikit bagi dia Letak keluar. je macam ni. Kan? Mudah. Buka ni cikgu. Baru lagi. Okey. Boleh juga buat campuran warna. Sebab kalau kita tak mix kali ni, tak campur, kita tak tahu warna ni hasil dia macam mana. Jadi saya gunakan purple dan warna perang ataupun warna gold bersaiz sikit. apa yang perlu saya guna cikgu? Lagi besar lagi cepat mudah cepat siap. Saya gunakan yang besar sedikit lah ya. Okey.
Kemudian? Okey, saya campur 3 warna tau. Wah. Buat campuran warna. Nisa nak cuba ke? Nak juga cikgu warna hijau. Saya bayangkan atas batu tu ada lumut-lumut. Ya, pandai. Letak sikit. Mesti ada koko sikit, warna coklat ni kan. Lepas tu campur dengan ni. Okay. Selain pada tu Nisa, kita juga boleh masukkan kita punya clay ataupun tanah liat ni. Tanah liat. Bagi dia nampak lebih menonjol. Baik. Masa ni boleh letakkan tanah liat. Tanah liat. Okay, yang macam ni tu senang lembut. Saya bagi emboss ataupun bagi nampak tinggi sikit. Lagi. Menonjol. Baik. Sambil sana kita belajar penerokaan. Dia punya apa tu orang kata jalinan. Okey, sekarang dah nampak kan? Okey, baru kita boleh masukkan warna. Jadi yang ni lebih tinggi ya. Okey. Baik. Boleh Saya Nisa? boleh saya anggarkan penuh lumut maklumlah. Kalau saya terjunkan sentiasa dihujani air batu-batu tu mungkin banyak lumut. Saya bayangkan batu saya macam itulah berlumut begitu. Okey. Sambil saya siapkan ni, kalau Nisa dah siap, Nisa tolong saya ya. Baik. Saya nak tunjuk macam mana nak buat. Nak sikit buat lagi. apa? Nak buat pokok pula. Boleh. Sementara saya siapkan, cikgu boleh tunjukkan cara membuat Okey, pokok. ini batang pokok ataupun kita boleh buat pakai dawai lah ya. Baik. Okey, terpulang kepada kreativiti. Okey. Okey, yang ini yang sedia ada ni, kita letakkan gam. Baik. Senang je, okey. Gam. Gabus yang kita dah leraikan, nanti kita akan masuk macam buat ayam tu Nisa, ayam goreng. Okey, macam tu lah kita ambil ranting-ranting ni, kita celup kat dalam. Oh, celup. Ya. Letakkan gam. Letakkan gam dulu. Okey. Mungkin murid-murid di rumah ada yang nak lihat dengan lebih jelas. Ini adalah rupa span ataupun yang telah kita leraikan. Yang kita gunakan di rumah, kita dah lerai-leraikan, hancur-hancurkan. Dia jadi berketul-ketul macam tu. Okey. Ni batu Span bunga pun boleh. Okey. Bila saya dah dapat macam ni, dah ada gam macam ni, barulah kita boleh letak kat dalam. Tengok Okey, jom. Kan, ada kan? Ada gam nampak kan? tak murid-murid? Okey, masuk je kat dalam ni. Nampak Macam tak? tu je cikgu? Ya, mudah. Mudahnya. Cantik. Nisa tengok betul-betul cantik kan? Baik. Sementara kita menyiapkan pokok-pokok Nampak dengan tak? lebih banyak batuan-batuan untuk melengkapkan night terjun kita sebentar lagi. Jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Nisa pun nampak ni. Ada lagi ni. Masih menonton Kelab Craft Didik KKDD Didik TV KPM. Sekarang saya dah warnakan batuan-batuan kita tu tadi. Ini adalah hasil yang telah disiapkan. Nampak tak? Tangan pun dah comot. Barulah ahli seni yang sebenar. Baik cikgu, apa langkah seterusnya cikgu? Okey lah. Sekarang kita nak merancang komposisi. Reka letak susun atur. Baik. Macam mana cikgu? Silakan cikgu. Okey. Macam mana nak cantumkan yang kita dah warna ni? Ya, gabus yang telah diwarnakan. Lidi. Kita gunakan lidi. Baik. Lidi saja Nisa. Okey. Cikgu tunjukkan. Saya tak tahu nak yang cocok ini kat mana kita ni. tengok kadar banding. Tadi yang kita dah buat macam air terjun kan? Ya, betul. Okey. Saya tak nampak daripada belakang. Okey. Nisa tengok Boleh. Okey. Saya masukkan lidi ni. Masukkan Okey, masuk je dalam gabus ni. Okey, mudah Kemudian, kan? sebelah lagi. Okey, sebelah lagi Nisa. Bagi dia seimbang. Ada imbangan simetri kat sini. Baik. Okey. Kemudian? Kita cucuk. Betul tak ni air terjun dia? Macam betul lah. Betul lah tu cikgu. Sebab nanti kita nak masukkan air terjun kan? Ya. Okey. Masukkan dia. Hati-hati teliti macam ni. Okey. Okey, sekarang dah sama kan? Betul tak cikgu? Okey. Sama tak? Saya Saya rasa sama. Okey, air terjunnya. Yang Nisa telah nak kita cuba hasilkan. tolong letakkan. Saya nak letak gam. Boleh? Bahagian mana Nisa? Saya rasa tadi di sini. Okey, saya Dia letak jatuh di gam. sini. Baik. Okey. Saya akan pegangkan tak apa cikgu. Kat sini. Banyak sikit Nak bagi dia lekat ya cikgu. Tolak dia masuk kat dalam sikit. Baik. Okey, dah pun dekat. Okey.
Okey, langkah seterusnya. Seterusnya. Ini sini saya suka ni. Apa dia? Kita nak buat komposisi lain. Seperti adanya air terjun yang kita gunakan tadi yang Nisa buat yang tadi. telah dihasilkan, betul. Okey, kita letak je kat bawah ni. Dan kita nak tutup balik permukaan tepi dia tu. Macam mana nak tutup tepi tu? Kalau kita letak batu-batu boleh tak, cikgu? Boleh, Nisa. Okey, ini yang telah kita buat sebentar tadi. Batu-batu yang kita hasilkan dari tanah liat. Tanah liat. Okey. Okey, begitu juga dengan batu-batuan ni. Nisa boleh letak juga. Kita boleh gunakan batu-batu yang sebenar, cikgu. Okey. Saya nak cantumkan ya. Baik, boleh. Maknanya kita gunakan lidi untuk kita cucuk dan cantumkan. Okey. Saya nak tambah batu di belah dalam sikit. Mungkin di sekitar sini. Okey. Letakkan batu-batu. Boleh, cikgu? Ya, cantik. Boleh. Nisa buat. Terima kasih, cikgu. Okey. Pokok-pokok ni. Oh, kita ada pokok yang telah kita hasilkan sebentar tadi. Ya. Kita nak tambahkan di bahagian mana yang sesuai, cikgu? Okey, tengok pokok ni besar kan? Ya, betul. Pokok yang besar lebih dekat dengan kita. Okey, jadi kita kena letak kat bahagian sini. Di bahagian Kita gunakanlah baik. Tanah liat. tanah liat. Tekan. Tekan je. Baik. Bagi seimbang betul-betul. Ya. Okey. Wah. Okey. Kemudian nak Letak tambah lagi? batu. Saya ada batu yang juga berwarna macam warna Nisa, kelabu. kalau gunung dekat kawasan air terjun ni, selalunya ada apa lagi kat sini? Pokok-pokok kecil. Pokok-pokok kecil. Dan kalau kawasan rekreasi tu adalah meja-meja dan orang-orang. Bagaimana dengan meja-meja? Saya rasa saya nak letak ni lah, cikgu. Saya ada kura-kura kecil. Wah, comelnya. Nampak ni. Mungkin dia duduk atas batu lah. Duduk atas batu sebab dia tengah berjemur. Okey, macam tu. Okey, comel. Dia nak turun mungkin lambat lagi. So, saya biarkan kura-kura tu di atas batu. Baik. Bagaimana dengan pokok kecil? Pokok kecil ada dekat dengan berdekatan dengan bahagian air. Okey. Biasa pokoknya lebih Saya kecil. tolong. Boleh, cikgu. Saya nak letak dekat-dekat sikit kat bawah ni. Kat sini. Okey, baik. Bagaimana dengan yang ini? Mungkin berdekatan dengan ni air terjun di tepi-tepi ni. Mungkin pokok ni baru nak tumbuh. Okey. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey. Nampak Baik. tak kepelbagaian di sini? Dia ada prinsip rekaan. Saya letakkan sini. Okey, Nak kalau gambar, macam cikgu? Nisa pernah tengok tak? Orang ataupun pengkarya menjual karya-karya sebegini? Pernah, cikgu? Saya pernah nampak, tapi saya rasa macam wah, sungguh hebat mereka menghasilkan diorama yang begitu teliti tu. Okey. Kita letakkan mungkin ni tempat Karya-karya diorang begini berehat. mahal, Nisa. Kalau murid-murid boleh buat di rumah, boleh juga kita berniaga secara online. Mungkin kita boleh hasilkan mengikut tempahan ataupun permintaan pelanggan itu sendiri kan. Betul, Contoh betul. kalau saya nak kawasan hutan, kawasan laut, boleh, cikgu? Betul, boleh. Saya nak letakkan orang saya ni berehat di pangki ni, boleh, cikgu? Ada tengah baring kat situ. Okey, melihat kadar bandingnya amat sesuai di situ kan. Barulah nampak kan. Okey, saya letak kat sini sebab Nisa cakap tadi nak terjun. Baiklah. Okey, nampaknya saya rasa dah siap lah. Kita punya diorama air terjun yang seberingkas dan mudah untuk kita pelajari dan lakukan sendiri di rumah walaupun memerlukan ketelitian ya, cikgu. Apakah bahasa seni visual yang telah kita pelajari setakat ini? Okey. Kalau kita tengok daripada sini, Baik. kita belajar tentang ruang tadi. Ya, ruang. Bagaimana dengan jalinan. Rupa kan. Ada pula tu prinsip rekaan. Prinsip rekaan. Selain pada tu, saya nak cerita pasal prinsip rekaan pada air terjun ni. Air terjun kita. Dia ada ritma dan pergerakan. Oh, ritma Kenapa dan cakap pergerakan? ritma dan pergerakan? Ada aliran air. Betul. Dari Yang tadi itu kita yang buat penting. daripada atas ke Turun bawah. ke bawah. Kita nak nampak air tu terjun ke bawah. Adakah air terjun ke atas? Tak ada. Itu dalam mimpi mungkin. Baiklah, Okey. cikgu. Sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama lakukan hari ini. Okey, murid dah melihat berbagai jenis diorama yang cikgu Ya, telah bawa. betul. Ini adalah Okey, contoh-contoh. ini adalah daripada murid-murid cikgu daripada SRK Sri Indra, Medina, Faris, Ilham Faris dan Amanda. Mereka ni semua Adam kat sana. Mereka semua amat berminat dan ada antara karya-karya murid cikgu telah terjual. Wah,
Wah, tahniah murid-murid boleh jadi sumber pendapatan ya betul. cikgu. Dapat buat sumber pendapatan dengan karya-karya yang ada pelbagai jenis unsur garisan, jalinan Ya. dan rupa ni. Semua ni boleh diketengahkan. Ya, betul tu. Ini adalah diorama air terjun yang telah Nisa lakukan bersama-sama dengan Cikgu Anis Suzila dari SK Kayang Perlis, dan ini adalah diorama-diorama yang dibawa oleh Cikgu Anis ke Didik TV hasil dari karya anak-anak murid Murid cikgu. saya sendiri. Wah, tahniah murid-murid dan terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM di Club Craft Didik. Semoga mendapat input dan juga informasi untuk membantu murid-murid menghasilkan karya seni anda sendiri. Sekali lagi terima kasih Cikgu kasih. Anis Suzila bersama-sama dengan Nisa. Terima kasih murid-murid di rumah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Bye-bye.